Tiba-tiba, kita sahabat pun tidak, Nabi pun apatah lagi pun bukan. Assalamualaikum. Hai guys, khabar semua? Hari ini Bro Amin nak ulas sikit tentang viral beberapa siri video satu kumpulan yang menamakan mereka sebagai Kembara Mimpi yang Terakhir. Siapa nak ajar kau? Setelah saya diperlihatkan Kaabah kosong, di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya diperlihatkan akan ada huru-hara sebelum berlakunya satu malapetaka yang besar kepada tanah air kita. Malaikat sudah bagi tahu saya ni hamba Allah yang kurang cerdik. Jadi saya menyampaikan perjalanan mimpi yang terakhir saya pun memang kurang cerdik lah. Saya sudah round di dalam neraka Allah. Saya juga sudah round di masyar Allah. Saya nampak dia di tingkat 2 di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk seluruh dunia, saya seorang saja atas muka bumi ini disapa dengan panggilan Sitah An-Nur. Perjalanan mimpi yang terakhir ni untuk umat Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah sendiri tak mengaku untuk umat aku, bukan kerjaan aku untuk atasmu, tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala mu ni ahli neraka. Allah memberi kasih sayang kepada setiap hamba-hamba dia untuk saya memberitahu zikir gelom bumi. Macam biasa, fokus Bro Amin bukan ke atas individu itu, tapi kita mengkritik sikap, perangai, tindakan dia. Nanti pula ada orang kata, Bro Amin, ini mendedahkan aib orang. Boleh tak PM dia secara personal? Aduh. Guys, Nabi ajar kita aib ni ada 2 jenis. Pertama, aib peribadi. Dia seorang-seorang buat jahat. Itu adalah soal dia dengan Tuhan, yang ni agama melarang kita, haramkan kita mendedahkan aib orang tersebut. Kedua, aib yang membabitkan orang awam. Dia buat statement yang mengelirukan orang lain, bahkan viral, tersebar dan ramai pengikut. Aib ini kita perlu jelaskan, bukan hanya untuk orang itu semata-mata, tetapi untuk orang ramai yang dibimbangi terkeliru dengan perbuatan dan juga kata-kata mereka. So, apa yang berlaku? Individu ini, dia mendakwa macam-macam melalui apa yang dia nampak melalui mimpi. Soalnya, bolehkah ataupun tidak mimpi menjadi hujah? Jom kita tengok apa kata Nabi SAW dalam satu hadis oleh Auf Ibn Malik. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Shaybah, di mana Nabi SAW membahagikan mimpi ada 3. Pertama, mimpi yang menakutkan, mimpi yang menyedihkan dan mimpi yang buruk. Kata Nabi, ini adalah mimpi daripada mainan syaitan. Kedua adalah mimpi yang menggelisahkan kerana perasaan yang terbawa-bawa sebelum tidur. Contoh, sebelum kita tidur, kita risau, Allah, macam mana bisnes aku sebab pandemik ni, macam mana aku nak jaga anak isteri aku. Tiba-tiba dalam mimpi, kita termimpi yang sangat buruk, bisnes kita jatuh dengan teruk, dengan Allah tak boleh nak bayang. Keluarga kita pula berlaku huru-hara. Kerana apa? Kerana sikap perasaan kita sebelum tidur. Dan yang ketiga, mimpi yang berupa petunjuk. Dan ini adalah salah satu cabang daripada mukjizat kenabian yang juga dinamakan sebagai ru'yah sadiqah. Bukan ruqyah, ru'yah. Ruqyah yang perubatan Islam ni ru'yah. Hamzah, bukan qaf. Jadi, apakah sikap kita kalau kita dapat mimpi-mimpi tersebut? Okey, Bro Amin nak fokus mimpi pertama dan kedua dulu. Mimpi yang menakutkan, mimpi yang buruk dan juga mimpi yang terbawa-bawa kerana perasaan kita sebelum tidur. Di dalam satu hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, hadis ini juga sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Jabir menceritakan dia berjumpa dengan Nabi SAW dan dia bercerita pada Nabi tentang mimpi dia. Dia kata, "Ya Rasulullah, semalam aku telah bermimpi dengan mimpi yang buruk." Kata Jabir, dia mimpi kepala dia kena pancung, lepas tu kepala dia tergolek dengan laju sampai Jabir tak boleh nak tangkap semula kepala tersebut. Tanya Jabir, "Ya Rasulullah, apakah maksud mimpi itu?" Nabi menjawab dengan dia ketawa dulu dan baginda mengingatkan kepada Jabir, apabila kamu dipermainkan oleh syaitan di dalam mimpi, maka jangan kamu menceritakannya kepada orang lain. Dan kata Jabir, dia turut mendengar penegasan Nabi ini di atas mimbar, di mana Nabi berpesan, sekiranya apabila kita dimainkan oleh syaitan di dalam mimpi, jangan kita bercerita kepada orang lain. Dan di dalam hadis yang lain juga Nabi memberi panduan kepada kita. Kalau kita terbangun lantaran daripada mimpi buruk itu, Nabi kata, pertama sekali kita ludah 3 kali di sebelah kiri. Ludah tu bukan dia ludah macam tu je,
3 kali. Yang kedua, kita lafazkan isti'azah ataupun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan yang ketiga, jangan cerita pada orang lain. Dan Nabi sebut dengan kita berbuat ketiga-tiga itu, insya-Allah keburukan mimpi itu tidak akan terbawa-bawa kepada kita, tidak akan memberi kesan kepada hidup kita. Itu untuk mimpi pertama dan kedua. Mimpi yang menjadi mainan syaitan dan mimpi yang gelisah kerana perasaan yang terbawa-bawa sebelum kita tidur. Bagaimana pula untuk ru'yah sadiqah ataupun mimpi yang benar? Sebelum Rami bagi tahu tentang mimpi yang benar, bagaimana kalau mimpi yang gembira, mimpi yang positif? Imam Malik menceritakan tidak ada mimpi yang kita boleh ceritakan kepada orang lain melainkan mimpi yang baik, mimpi yang menggembirakan. Dan kata Imam Malik, ini juga adalah sebahagian daripada sunnah Nabi SAW. Maknanya kalau kita dapat mimpi yang seronok, ceritalah ke orang. Tak ada masalah, itu sunnah. Tapi bagaimana pula? Bolehkah mimpi menjadi hujah dalam agama? Ketahuilah, hanya mimpi para Nabi yang boleh menjadi hukum. Kerana salah satu cara Nabi menerima wahyu adalah melalui mimpi. Bahkan, kalau mimpi daripada para sahabat ajma'in pun belum tentu boleh menjadi hukum selagi mana tidak disahkan oleh Nabi SAW. Contohnya mimpi daripada Abdullah bin Zaid dan juga mimpi daripada Umar Al-Khattab tentang azan. Mimpi itu hanya menjadi hukum apabila mendapat confirmation, pengesahan daripada Nabi SAW. Itu sahabat. Sahabat ni siapa? Sahabat ni ialah man laqiyan Nabi wa amana bihi wa mata bil iman. Sahabat ni ialah mereka yang berjumpa dengan Nabi dan dia beriman dengan Nabi. Dan dia mati dalam keadaan beriman pada Nabi SAW. Tiba-tiba, kita sahabat pun tidak, Nabi pun apatah lagi pun bukan, kita jadikan mimpi sebagai hujah mengatakan bahawa Imam Mahdi dah turun, Dajjal dah sudah pun muncul, akan berlaku perang dunia ketiga. Apa benda ni? Dulu ada teori mengatakan 2012 akan berlaku kiamat. Tak berlaku pun. Tahun lepas, ada teori mengatakan 15 Ramadan akan berlakunya Ad-Dukhan. Tak berlaku pun. Tahun ni pula, dikatakan bulan Ogos dan September akan berlaku perang dunia ketiga. Tak berlaku pun. Ketahuilah, tidak ada satu pun hadis yang sahih yang menceritakan Nabi tahu bila tarikh dan bila tahun kiamat. Nabi tak tahu bila tarikh secara spesifik berlakunya kiamat. Malaikat pun tak tahu. Habis tu, siapa tahu? Mari kita renung satu ayat Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Qul innama ilmuha 'inda rabbi yujalliha liwaqtiha illahu. Maksudnya, mereka yang menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah berlakunya kiamat? Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain daripada dia, iaitu Allah Azza wa Jalla. Saya ulang sekali lagi, tidak ada seorang pun yang mengetahui bilakah akan berlakunya kiamat melainkan dia, iaitu Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba kita boleh tahu bila kiamat. Adakah kita lebih mengetahui daripada Tuhan? Ada 3 kesan sekiranya kita berpegang kepada teori-teori tertentu untuk meramal bila kiamat dan juga menjadikan mimpi sebagai hujah. Pertama sekali, kita akan berputus asa dengan Allah. Kedua, kita akan jadi malas. Sebab apa? Dah tahu dah kiamat bila, dekat-dekat kiamat, kita bertaubatlah. Dan paling menakutkan, yang ketiga, sekiranya mimpi boleh menjadi hujah, jangan pelik bila selepas ini akan ada ramai orang-orang yang membawa ajaran sesat. Kononnya dia mendakwa bermimpi dan mimpi itu menjadi hujah dalam agama.